Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deniza Izzata bin Farid Syariman. Saya akan menerangkan kesalahan mengenai kesalahan bahasa dalam tugasan 2 Asas Tata Bahasa Melayu. Gramatisan tata bahasa bergantung kepada binaan ayat dalam satu penulisan yang mudah difahami, menggunakan ayat yang mudah dan menghuraikan idea dalam setiap peringkat. Kegramatisan tata bahasa akan dapat dicapai apabila pelbagai elemen seperti penanda wacana dan peribahasa disertakan dalam penulisan yang mampu menarik minat pembaca. Penggunaan bahasa yang gramatis mampu menghasilkan penulisan yang kritis dan berkesan. Baiklah, berikut merupakan konsep kesalahan bahasa daripada pandangan tokoh. Yang pertama, Aminuddin Mansur 2006 mendefinisikan bahasa sebagai alat yang terdiri daripada bunyi berartikulasi yang digunakan untuk berhubung baik secara bertulis maupun secara lisan. Dan sifat atau umum bahasa ialah sesuatu yang lahir atau bunyi yang keluar dari mulut yang mempunyai erti sebagai lambang. Seterusnya, S. Natson 2010 telah menyatakan bahawa kesalahan bahasa berlaku dalam pelbagai aspek seperti kesalahan sebutan, ejaan, perkataan, frasa, ayat dan makna. Beliau menambah lagi bahawa walaupun sistem ejaan baharu telah diperkenalkan pada tahun 1986, masih terdapat ejaan yang salah di rata-rata tempat seperti di papan iklan, papan kenyataan, papan tanda grafik, iklan dan sebagainya. Selain daripada itu, Juriah Long 1990 mengklasifikasikan kesalahan bahasa kepada beberapa jenis, iaitu kesalahan struktur, kesalahan konsep, kesalahan bentuk berlebih-lebihan, kesalahan yang disebabkan gangguan bahasa lain dan kesalahan yang disebabkan pengaruh lisan. Seterusnya, mari kita lihat kesalahan papan tanda iklan yang saya jumpa, dan kebanyakan sumber yang dijumpai adalah secara dalam talian. Papan tanda pertama ialah kesalahan yang dijumpai ialah penjual gadis. Terdapat kesalahan konsep yang digunakan yang dapat dikesan pada kain rentang. Kesalahan yang dijumpai ialah penjual gadis. Pembetulannya gadis penjual. Oleh sebab kesalahan yang dilakukan, pembaca mungkin akan salah tafsir maksud yang ingin disampaikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud bagi perkataan gadis ialah anak gadis yang sudah balik dan sudah boleh berkahwin, manakala penjual membawa maksud orang yang menjual sesuatu. Kesalahan ini menggunakan konsep penjual gadis, bermakna orang yang menjual gadis. Terusnya, papan tanda kedua, terdapat kesalahan ejaan yang telah dijumpai pada kain rentang tersebut, iaitu kesalahan ejaan kosang. Kesalahan ini melibatkan kesalahan penyusunan huruf sebelum terbentuknya perkataan. Namun begitu, orang awam yang membaca mentafsir maksud dengan yang ingin disampaikan. Kesannya, kesalahan ini dianggap sebagai perkara biasa, sehingga orang ramai tidak sedar dan menggunakan ejaan yang salah semasa menggunakannya dalam penulisan. Kesalahan yang dijumpai ialah kosang, dan pembetulan yang seharusnya diguna pakai ialah kosong. Seterusnya kita lihat kepada papan tanda ketiga. Terdapat 2 kesalahan ejaan yang dikesan pada papan tanda iklan ini. Berlakunya kesalahan ejaan dalam papan tanda iklan perniagaan tersebut. Kesalahan pertama dikesan ialah ejaan penterakan. Ejaan ini salah ditulis kerana tertinggal huruf N di antara huruf A dan A. Ejaan yang sebenarnya ialah penternakan. Penternakan bermaksud perihal memelihara dan membiakkan binatang. Pemeliharaan dan pembiakan binatang mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Selain itu, kesalahan kedua ialah
ejaan majlis. Ejaan ini dikatakan salah kerana terdapat penambahan huruf I dalam perkataan majlis. Ejaan yang sebenar ialah majlis. Maksud majlis menurut Kamus Dewan Bahasa ialah perjumpaan orang ramai dan keramaian. Selanjutnya kita boleh lihat pada papan tanda yang keempat, iaitu terlampau banyak kesalahan bahasa yang dapat dikesan pada kain rentang, iaitu penggunaan singkatan untuk mengeja. Kesalahan pertama yang dijumpai ialah ejaan yang salah, iaitu pengguna, yang dibetulkan menjadi pengguna yang dimasukkanlah. Seterusnya BJAK yang sepatutnya ditulis dan dieja berbunyi bijak, dan SNtiasa yang sepatutnya dieja menjadi sentiasa, dan BRJ mat yang sepatutnya dieja berjimat. Kesalahan ejaan ini menyebabkan ramai pembaca salah faham dengan mesej yang ingin disampaikan. Penggunaan huruf vokal dan huruf konsonan dapat dikesan. Oleh itu, ejaan sebenarnya ialah pengguna bijak, sentiasa dan berjimat. Natijahnya, kekeliruan dapat dielakkan terutama dalam kalangan anak-anak yang masih baru mula belajar membaca dan mengeja. Berikutnya, papan tanda kelima, terdapat satu kesalahan bahasa yang dikesan pada papan tanda iklan, iaitu kedai handphone. Pembetulan yang sepatutnya digunakan, pembetulannya ialah kedai peranti pintar. Kesalahan yang dikesan ialah penggunaan bahasa rojak pada papan tanda iklan. Bahasa rojak ialah pencampuran bahasa yang digunakan seperti bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Bahasa rojak ialah satu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan amalan beralih kod, iaitu mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Didapati dalam papan iklan di atas berlakunya pencampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, iaitu kedai dan smartphone. Cara penulisan yang sebenarnya ialah kedai peranti pintar. Selanjut kepada papan iklan seterusnya, terdapat satu kesalahan yang ditemui dalam papan tanda iklan di atas, iaitu ejaan alat tulis. Kesalahan yang dijumpai ini merupakan kesalahan kata majmuk. Kata majmuk melibatkan perkataan yang dicantumkan bagi membentuk perkataan lain. Maksudnya, kata ini melibatkan cara pengejaan berjarak atau bercantum. Perkataan yang salah di papan iklan perniagaan di atas ialah ejaan alat tulis. Perkataan tersebut tulis secara tidak betul, secara rapat dan tidak menjarakkan perkataan alat dan tulis. Cara ejaan yang sebenarnya ialah alat tulis ditulis secara rapat. Akhir sekali, papan tanda yang terakhir, terdapat satu kesalahan ejaan yang dijumpa pada kain rentang tersebut, iaitu kesalahan ejaan Ramadan. Kesalahan tata bahasa yang dijumpai pada kain tersebut merupakan kesalahan ejaan. Kesalahan yang ditemui Ramazan, dan ejaan yang sepatutnya digunakan ialah Ramadan. Berlakunya kekeliruan dalam ejaan kerana perkataan Ramadan merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Oleh itu, kemungkinan berlakunya kekeliruan dengan huruf da yang ditulis dalam bahasa Arab. Sekian penjelasan daripada saya dalam tugasan 2 Asas Tata Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan daripada saya dalam tugasan 2 Asas Tata Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.